Selamat pagi, salam sejahtera. Semua orang Sabah sedang bergembira kerana Anwar Ibrahim berada di negeri di bawah bayu Sabah pada hari ini. Kita baru-baru ini digemparkan dengan keadaan politik Sabah yang bergolak apabila ada cubaan untuk menjatuhkan Haji Nur sebagai Ketua Menteri Sabah. Selain daripada itu, kita juga digemparkan dengan beberapa insiden lompat parti yang berlaku melibatkan dua parti besar, iaitu UMNO dan Warisan. Sehingga kalau saya tak silap kemarin, Parti Warisan Sabah melalui Setiausaha Agungnya telah pun mengeluarkan kenyataan menuntut supaya Kerajaan Perpaduan Sabah di bawah pimpinan Haji Nur mempercepatkan tindakan menguatkuasakan undang-undang anti lompat parti di Sabah. Menurut surat yang telah ditularkan dan telah ditulis oleh Setiausaha Agung Warisan, beliau mengatakan bahawa ada sedikit tindakan ataupun cubaan untuk melengah-lengahkan waktu pelaksanaan akta lompat parti tersebut. Selain daripada itu, isi surat itu juga menulis bahawa Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang yang tertinggi di Malaysia dan harus diikuti oleh setiap negeri. Dan beliau juga menulis bahawa apabila undang-undang anti lompat parti, akta undang-undang anti lompat parti telah diluluskan di Parlimen untuk Dewan Rakyat bagi menghalang berlakunya lagi lompat parti dalam kalangan ahli Parlimen, beliau mengatakan kalau di Parlimen sudah dilaksanakan, kenapa di Sabah belum dilaksanakan lagi? Beliau mengatakan bahawa sehinggalah akta anti lompat parti itu berlaku atau dilaksanakan, barulah semua ahli Dewan Undangan Negeri di Sabah akan terhindar daripada menyertai perbuatan lompat parti tersebut. Selain daripada itu, beliau juga mengutuk perbuatan lompat parti itu sebagai satu yang tidak ada nilai moralnya. Beliau mengecam kerana beliau kata ini menyebabkan Sabah makin terkenal dengan negeri yang mempunyai katak politik paling aktif lompat parti, kata beliau. Dengan itu, saya secara pribadi sebagai pemerhati politik juga mahu supaya akta anti lompat parti ini dapat dikuatkuasakan dengan segera, khususnya di Sabah. Kerana kita sudah lihat di Sabah saja sudah berapa kali peralihan kuasa kerana wujudnya lompat parti. Rampasan kuasa politik akibat daripada perbuatan lompat parti mengkhianati kepimpinan parti. Namun, ada pro dan kontra. Sebenarnya, apabila mereka lompat ini, ada orang tanya kepada saya, perbuatan lompat parti itu bagus atau tidak? Saya hanya ada satu atau dua jawaban. Pertama, untuk melihat perkara itu, kita kena duduk di sudut mana. Anda menilainya daripada sudut mana. Sekiranya Anda menilai di sudut yang mungkin baik, Anda akan menilainya sebagai baik. Tapi kalau Anda berada di posisi yang buruk, Anda juga akan menilai perbuatan lompat parti itu sebagai buruk. Ada orang dulu mengecam perbuatan lompat parti itu. Tetapi apabila dia pula yang terpaksa lompat parti, dianggap itu juga baik. Itu adalah baik. Itulah sebabnya saya katakan perbuatan lompat parti itu kadang-kadang dilihat daripada sudut mana kita mentafsirkannya. Anwar Ibrahim apabila beliau ditanya tentang Kerajaan Perpaduan Negeri Sabah, beliau mahu supaya parti yang ada di Sabah dijemput membentuk Kerajaan Perpaduan di Sabah. Secara asasnya, kata Anwar Ibrahim, beliau mahu semua parti dijemput untuk membentuk Kerajaan Perpaduan di Sabah, namun menyerahkannya kepada kerajaan negeri berikutan apa yang berlaku sebelum ini.
Kedudukan kita ialah kita jemput semua pihak. Tapi saya fikir berdasarkan apa yang dialami kerajaan negeri sebelum ini, kata Anwar Ibrahim, saya serahkan kepada kebijaksanaan negeri untuk bincang dan putuskan, katanya lagi. Anwar Ibrahim ditanya sama ada usaha membentuk kerajaan perpaduan di Sabah wajar diteruskan atau tidak memandangkan kerajaan pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Nur kini memiliki majoriti yang kukuh. Saya secara pribadi, kalau inilah yang ditanya, saya mengatakan bahawa jangan terlalu percaya dengan nombor majoriti itu. Kalau anda masih ingat satu ketika dahulu ketika Warisan memerintah Sabah, Warisan juga mempunyai bilangan kerusi yang sangat banyak. Bilangan kerusi yang menghampiri 2/3. Tetapi apa terjadi? Tiba-tiba saja Warisan boleh tumbang. Itulah asasnya saya katakan, jangan percaya sangat dengan nombor majoriti itu. Jadi dengan itu, saya amat bersetuju supaya kerajaan perpaduan Sabah ini diteruskan sampai bila-bila. Kerana ianya akan membantu negeri ini lebih stabil politiknya. Apabila politik kita stabil, pastilah pelabur juga akan tertarik dan ekonomi kita akan lebih meningkat dan berdaya saing. Selain daripada itu, tenaga para pemimpin kita, ahli Dewan Undangan Negeri maupun kerajaan negeri, tidak akan dibazirkan untuk mempertahankan kuasa semata-mata. Kita dah boring, kita dah muak. Asik-asik kita lihat pemimpin bukan memimpin, bukan memerintah negara atau negeri, tetapi berusaha mengekalkan kuasa mereka semata-mata sahaja. Menurut Anwar Ibrahim, pembentukan kerajaan perpaduan antara cadangan disuarakan beliau bagi menyelesaikan kemulut politik di antara gabungan rakyat JRS yang mengetuai kerajaan negeri dengan Parti Warisan Sabah Warisan dan UMNO Sabah yang tercetus awal bulan lalu. Hajiji bagaimanapun tidak menjemput wakil daripada Warisan ketika merombak kabinet negeri baru-baru ini, selain menggugurkan beberapa wakil UMNO lalu mencetuskan tuduhan, mengatakan kabinet baru itu bukan atas dasar kerajaan perpaduan. Terdahulu dalam amanatnya kepada penjawat awam, Anwar berkata, kerajaan pusat memilih untuk memberi peluang kepada Hajiji terus memimpin negeri ini. Kebangkitan atau penurunan satu generasi tertakluk kepada sistem yang stabil dan pemimpin yang berwibawa, kata Anwar Ibrahim. Sebab itu, kami di pusat memilih untuk mempertahankan dan menyampaikan pandangan rakan-rakan di Sabah. Beri peluang Ketua Menteri Sabah untuk memimpin dan mengangkat martabat Sabah. Rupa-rupanya, dalam gaya kelembutannya, silat politik dia hebat juga, kata Anwar. Dalam masa singkat, dia boleh memantapkan kerajaan Sabah menjadi stabil dan sekarang saya fikir tidak lagi berbangkit ketegangan politik, kata Anwar Ibrahim. Syukurlah negeri Sabah makin stabil pada ketika ini. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.